Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mengenai bau mulut orang yang berpuasa adalah dianggap baik. Bolehkah jelaskan maksudnya? Baik. Ada suatu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bau haruman. Benda maksud dia. Jawab. Untuk pengetahuan pembaca sekalian bahawa maksudnya mulut, lidah orang yang berpuasa itu sentiasa menuturkan kata-kata yang bersih atau ucapan-ucapan yang diredai oleh Allah, hanya pergunakannya untuk tujuan kebajikan dan ibadah, tidak sekali-kali menuturkan dengan kata-kata keji dan maki hamun. Dalam konteks ini ikutilah sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, umatku diberi oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan 5 perkara yang tidak pernah diberi kepada umat-umat yang sebelumnya. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih baik atau lebih harum dari bau kasturi. Yang kedua, malaikat sentiasa memohon keampunan bagi mereka yang berpuasa hingga berbuka. Yang ketiga, penjahat syaitan dibelenggu sehingga mereka tidak berkuasa sebagaimana pada hari lainnya. Allah Ta'ala menghiaskan syurga setiap hari seraya berfirman, hampir hamba-Ku yang soleh bebas dari keberatan dan gangguan. Yang kelima, Allah Ta'ala mengampunkan bagi mereka di akhir malam Ramadan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu merupakan Lailatul Qadar? Jawab baginda, bukan, tetapi seseorang buruh itu diberi upahnya apabila selesai pekerjaannya. Baik. Maksudnya, mulut orang yang berpuasa yang disukai oleh Allah ialah mereka yang melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang dituntut. Kalau sekadar berpuasa saja, tak masuk dalam hadis. Sebab itulah orang yang mendapat pahala berpuasa ialah mereka yang berpuasa dengan 7 anggota. Kita ada 7 anggota yang selalu melakukan dosa, iaitu mata, lidah, telinga, tangan, kaki, perut dan kemaluan. Mata melihat yang haram, mulut memaki hamun, telinga mendengar perkara keji, kaki melangkah ke tempat maksiat, tangan memegang perkara yang diharamkan, kemaluan berzina, perut isi dengan makanan yang haram. Dengan sebab inilah masuk neraka masing-masing. Walaupun 6 anggota lain baik, 1 anggota saja masuk neraka juga. Mata tengok Quran, telinga dengar orang mengajar, mulut tasbih sokmo, kaki tak pernah lari kepada ke masjid, tangan memegang mencapai perkara yang baik seperti bersedekah dan menolong orang. Cuma perut saja hari-hari makan makanan yang haram. Maka Nabi kata fannaru aula bih, api neraka lebih layak. Nampak? Jadi orang yang melaksanakan puasa sebagaimana yang disuruh, yakni yang dia puasa kaki dia dan tangan dia, kemaluan dia, mulut, telinga, mata dan perut, puasa belaka. Kalau tak makan saja dan tak minum,
Mata tak puasa, telinga tak puasa, kaki tak puasa, tangan tak puasa. Perut saja puasa. Mulut caruk, telinga dengar haram, mata tengok benda haram, kaki melangkah tempat haram, buat maksiat dan sebagainya, tangan duk jamuh benda haram. Jadi tak masuk dalam hadis ni lah. Jadi istimewanya orang berpuasa apabila berpuasa yang dituntut oleh syarak. Bila dia puasa dengan seluruh anggota, maknanya tujuh anggota ni tak buat maksiat, maka bau mulut dia busuk puasa tu lebih harum daripada kasturi. Bila tu di akhirat nanti. Itu maksud dia. Dalam satu hadis yang terkenal, Nabi kata 5 perkara yang diberi kepada umatku tak beri pada umat yang lain. Umat Nabi Musa tak boleh, umat Nabi Isa tak boleh, umat Nabi Daud tak boleh juga. Kitalah umat yang dapat hadiah 5 perkara. Yang pertama hak tadi, siapa yang puasa sebenar-benar puasa, maka Allah lebih kasih mulutnya daripada bau kasturi. Padahal kasturi ni Nabi kata at-tayyabul mis, at-tayyabuti, maknanya haruman yang paling wangi. Wangi lagi mulut orang yang berpuasa kerana Allah SWT. Yang kedua, malaikat sentiasa memohon keampunan. Start daripada kita berpuasa sampai ke berbuka. Dari pagi sampai petang tu, kalau kita ibadah puasa, maka malaikat ada seorang, kerja dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah si pulang, ampunkanlah si pulang, ampunkanlah si pulang. Malaikat tolong doa. Doa malaikat ni mustajab. Yang tak mustajab doa kita. Pasal kita melakukan dosa. Malaikat la ya'sunallah bima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah buat maksiat. Hak Tuhan suruh buat belaka. Lebih pada wali ni malaikat ni. Jadi bila dia berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ampunkan si pulang, mustajab. Yang ketiga pula, penjahat syaitan. Gua ni pula dia kata penjahat syaitan ni dibelenggu sehingga maknanya mereka tidak berkuasa sebagaimana pada hari-hari selainnya. Bila disebut penjahat syaitan, adalah maknanya iblis. Iblis. Syaitan ni sama ada jenis jin atau jenis manusia. Kalau syaitan jenis manusia, iaitulah manusia yang sangat jahat. Melampau jahatnya dipanggil syaitan. Kalau jahat tak melampau, tak dipanggil syaitan. Macam ada seorang budak lah kampung kita, dia berakhir ingat malam-malam dia curi wah kekuk. Makan atas gerai. Tak boleh panggil syaitan, pasal tidak melampau gitu. Perbuatan curi itu salah. Tapi curi wah kekuk 5-6 tin. Malam lain bahan motor pula pauh 2 tin. Orang tak angin melampau. Faham ke? Tak boleh kita nak gelar syaitan. Syaitan ni dia melampau. Pecah rumah orang tu, buah pisah tekak, tetak anak, tetak laki orang, bahan piti. Berdoa lalu lah tu. Faham lagi? Tu syaitan. Kalau cakap dengan orang puang, dalam gelap, tak boleh kata syaitan ni, walaupun tak molek. Tapi kalau hak kelah, hak punah nak dara orang, malam ni zina nak dara orang tu, lusa pula jadi orang minyak, rogo bini tu imam, tu melampau watak. Tu syaitan, iaitu man syaitana, mereka yang terlampau jahat. Faham? Jadi maksudnya syaitan di sini adalah iblis dan jin-jin yang jahat. Sebagaimana dalam satu hadis yang lain Nabi kata, iza jaa Ramadan sufidatis syayatin. Apabila datangnya bulan Ramadan, diikat atau dirantai segala syaitan.
Bukan syaitan manusia dalam hadis ni. Syaitan jin. Iblis daripada kalangan jin. Itu pendapat yang paling kuat. Iblis adalah daripada jin yang jahat. Jadi keluarga iblis tak ada beriman. Kafir belaka. Kalau keluarga jin, dia ada dua. Jin kafir, jin Islam. Tapi iblis daripada jin kafir. Jadi Allah beri kepada kita bila datang bulan Ramadan, dia tambak segala syaitan. Maknanya iblis yang menghasut. Umat dulu puasa juga. Umat Nabi Musa puasa. Allah wajibkan puasa. Umat Nabi Isa puasa. Umat Nabi Daud, umat Nabi Yusuf puasa belaka. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan umat sebelum kamu. Mana puasa belaka. Tapi Tuhan beri bulan puasa untuk umat Muhammad. Tuhan tolong ikat jin syaitan. Lepas tu katanya dah guana yang ada buat maksiat juga. Hak tu bukan hasutan syaitan, tetapi nafsu kita. Sebab itulah siapa yang tidak ikat nafsunya dengan puasa, maka nafsunya lah yang menyuruhnya berbuat kejahatan, lalu dibuatnya. Syaitan Tuhan tolong ikat. Mana Tuhan, musuh kita dua kan hak paling hebat. Nombor satu nafsu, nombor dua syaitan. Tuhan tolong berkah dah seekor, iaitu syaitan. Kita pula berkah seekor lagi. Faham tak? Iaitu dengan puasa. Ikat dia dengan tali puasa. Tali puasa jangan main, dia boleh ikat nafsu. Tapi dah kita puasa tapi tali dah ikat. Puasa saja orang panggil. Puasa adat. Jadi tak terikat nafsu, maka diturut nafsu, jadilah maksiat di bulan Ramadan. Kemudian pula Allah Ta'ala menghiasi syurga setiap hari. Saya firman, hampir hamba-Ku yang saleh bebas dari keberatan dan gangguan. Allah Ta'ala perintahkan Malik Ridwan dan tentera-tenteranya, iaitu malaikat-malaikat yang bertugas menjaga syurga, supaya tiap-tiap hari menghias syurga. Sobek sama tu. Wi comel sama. Padahal syurga tu comel dah. Hias sama. Ubuh lasir, ubuh lembek, ubuh air macuk, ubuh ikan lah kolang. Kau lama kau comel. Firman Allah SWT, hampirlah hamba-Ku untuk datang ke sini, iaitulah mereka akan meninggalkan keberatan dan gangguan. Maksudnya, orang beriman di dalam dunia ini penuh dengan keberatan. Memang dalam bahasa Arab dipanggil taklif syarak, iaitu wajib puasa, wajib semayang, wajib sedekah, wajib zakat. Banyak benda yang wajib tu panggil keberatan syarak. Orang kafir ada sejuta, ada apa sejuta tu kau beranak sama bola bank bahan rebat. Orang Islam tak boleh kena keluar zakat pula. Padahal kita tu panggil keberatan beratnya. Kena keluar PTV ke orang, padahal kita yang cari. Taat pada Allah, dia panggil keberatan syarak. Orang yang tanggung keberatan syarak dipanggil mukallaf. Faham kan mukallaf? Apa makna mukallaf? Orang yang menanggung beban syarak. Ada harta cari lela-lela, kena keluar zakat, buat juga kerana kasih ke Allah. Orang kafir bulan Ramadan, bulan apa pun ikut nak bahan nasi. Orang Islam tak boleh lah. Apa? Dia kena tanggung taklif ni. Tu. Nak jalan terus naik kereta tak mau berhenti, tak boleh. Kena berhenti semayang, pasal asal tak semayang lagi. Orang kafir terus lah. Mana menega dia laju lah. Tengah garik orang nak jual, tak apa dia kafir laknat. Kita tak boleh, kena tutup lu kedai. Dan tempat ujian orang beriman. Dan tempat galak kita bila? Tempat galak akhirat. Tak ada dah. Akhirat lagi tak ada dah semayang. Tok Imam bagi petang je awek. Tak kenung Tok Imam. Dah? Ke gua ni? Kejar bidadari. Sekali gandong tak belakang. Tak ada hal tempat galak di ni. Sini tak leh. Tempat ujian pak cari bekal.
Dan juga gangguan memang. Kita tengok apa yang orang Islam teruk sangat kena ni. Tak? Memang. Sebab tempat kita diganggu di sini. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Hadis yang lain kata dunia ni penjara orang-orang beriman dan syurga bapak kafir. Bapak kafir bebas. Nak berzina boleh, nak minum arak boleh, nak makan babi celuk tepung boleh. Boleh tak ke? Kita tak boleh. Nak berzina tak boleh. Dan nak kena nikah. Nikah pada kita dah boleh, kena ada saksi. Kena ada tok imam. Kena wali setuju, kena bayar mas kahwin. Nak minum arak tak boleh. Minum air lain, air sejuk boleh. Air benda, air yang tidak haram di sisi agama, di sisi syarak boleh. Dia tak ada larangan. Mana macam dalam surga dah. Kita banyak larangan. Nega nak makan bunga tak boleh, dia boleh. Jadi banyak halangan. Banyak halangan. Kita tengok gua ni negeri umat Islam ni sama kena ganggu. Memang. Palestin tembak di Israel ikut sekali. Ceceng di bom di Rusia. Sudan ni serang di Amerika. Iraq apa semua, Afghanistan, Kashmir, kena sama. Bila sesat kiamat lagi. Orang beriman Tuhan akan bayar selalu bonus dia bila dia mati. Dalam hadis kata menjelang kematian. Dekat nak mati, Tuhan akan tunjuk masa nazak. Tempat dia duduk kat gini dengan sepenuh senang lenang. Tuhan tunjuk dah. Dah masuklah kubur. Dah orang kafir gitu jugalah. Maka mana-mana negara umat Islam yang senang lenang, alhamdulillah, kerana menyalahi fitrah. Hak fitrahnya kalau negeri umat Islam biasanya dikhianati, dizalimi. Itu lumrah dah. Biasanya orang Islam dia susah pada orang kafir. Lepas tu kita biarlah kita ekonomi dan sebagainya. Bukan suruh biar, tu nak kabuh hakikat. Masalah berusaha, berikhtiar, perintah yang lain pula. Kita miskin, ikhtiar, jadi kaya. Yang tidak apa, miskin biasa Islam ni kena miskin kan. Tu salah. Tapi Tuhan buat ujian dia banyaknya susah orang Islam. Orang Islam. Kena bunuh hama. Masa tentera Mongol nakluk Baghdad. Baghdad ni cerita lama ni, learning ni. Amerika tau. Setan Amerika. Dulu setan Mongol. Mongolia tu, cerita Al-Tantuya tu cerita lama. Faham tak? Sejarah Mongol. Tu Genghis Khan tu. Tok Nyang. Apa benda ni? Siti Aminah Syaribu. Faham tak? Tok Nyang dia. Cerita. Ni baru tubik balik supaya kita ingat. Jadi negeri Baghdad ni pusat pemerintahan lah, pusat dia panggil. Pemerintah pusat macam Kuala Lumpur lah. Negara-negara Islam. Pemerintah pusat situ. Istana presiden ke apa situ. Diserang oleh Mongolia. Dibunuh orang Islam. Sungai Dajlah dan Sungai Tigris jadi merah. Sungai Dajlah, Sungai Tigris ni besar pada sungai mana lagi? Walaupun duduk di tengah-tengah darat, jauh daripada laut, tapi dah sungai besar. Katanya angkasawan NASA kalau naik di bulan, nampak apa benda ni Mekah. Kota Mekah nampak, kota lain tak nampak. Nampak? Hak paling akhir sekali nampak tinggal kota Mekah saja. Kau tinggi naik. Mana hebat kota Mekah. Dan sungai yang nampak 4 batang sungai. Iaitu Sungai Dajlah, Sungai Tigris, Sungai Nil dan satu lagi sungai kita lupa nama dia. Pasal sungai ni besar. Nampak? Bumi tu bulat dah, nampak sungai. Sungai mana ada? Tak nampak tu. Jadi merah sungai. Banyaknya darah orang Islam. Kitab-kitab dihimpunkan karangan ulama, dihumbang dalam Sungai Dajlah buat jambatan untuk tentera Mongol menyeberangi.
Rembahlah sungai. Siapa jadi jambatan bertimbung-timbung kitab. Nah, hak dibakar banyak ni tak tahu. Yang selamat daripada serangan Mongol sekarang pun jutaan kitab ada. Hak selamat. Dok cakap kita nak baca. Banyaknya kitab ulama. Nah, rumah kita siapa tak ada suti kitab. Tak ada bersuti kitab rumah. Nah, ada kereta ada. 2-3 buah sekor kereta. Kitab ada. Yilek wang apa? Tak ada. Berat nanang kita ni. Berat nanang. Bunuh sama sampai ke kiamat. Cuma Nabi janji je lah dalam hadis. Akhir sekali tinggal satu saja musuh, iaitulah Yahudi. Sekarang banyak musuh. Orang negeri Cina komunis dia duk buat nyaknya ke negeri Islam dalam jajahan dia. Buat nyaknya lagi dia. Wilayah Yunnan, Xinjiang ditekang. Negara Rusia duk tekang negeri-negeri Islam, Uzbekistan, Chechnya, macam-macam. Dah habis hak mau. Hindu duduk serang Kashmir. Kashmir tu negeri umat Islam. Perang Kashmir gerila tu wajib fardu ain. Jangan kita cakap lebih kurang. Bak wajib tahan tanah bumi. Bumi tu umat Islam punya. British beri ke India. Dia pecah ikut macam hak tuk dia. Dia bagi hak ni tangan ni ambil kamu, ni ambil kamu. Macam Fatani tu lah. Fatani, Naratiwak tu, Senggora apa semua tu milik umat Islam, negeri Islam. Diberi oleh British kepada Thailand. Boleh ke dia? 4 buah negeri. Biar faham sejarah. Akhir sekali tinggal semusuh. Musuh Hindu, musuh Buddha, musuh apa, acul bubi. Tinggal satu saja musuh umat Islam, Yahudi. Ini sejarah ni lagi. Akan berlaku. Nampak? Maka Yahudi ni akan berkumpul di Israel. Sekarang ni memang dibuat negara haram Israel. Dulu Yahudi bertaburang, ada duduk di Rusia, di Poland, di Yugoslavia, di Amerika Selatan, di Afrika, di Europe. Jadi dia ambil negara umat Islam, pakat dengan British, ambil tanah Palestin, buat negara Israel supaya dia nak beripung situ. Kerana dia akan dibunuh semua sekali di bumi Israel. Faham? Dalam hadis sahih kata, akhirnya umat Islam tinggal satu musuh, iaitu Yahudi, akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Nama Muhammad keturunan aku. Kita duk sibuk ngaku Imam Mahdi, tak salah ngaku tak apa masa lagi, faham tak? Dah sekarang tak sampai masa kira gua ni, kira lok ke Yahudi. Tak boleh lok. Jihad wajib diteruskan. Tapi kemenangan total mutlak, iaitulah ketika turun Imam Mahdi. Turun tu, faham? Tuhan makna Tuhan bakit kan? Seorang ada dah keturunan dia, kat dia ada lah. Tuhan bakit seorang dia jadi pemimpin, dia boleh pimpin seluruh dunia Islam serang Yahudi. Asal bimbang. Dah serang ni kita lock tak boleh. Dia serang orang Islam, kena serang balik. Tapi kemenangan mutlak tak dapat. Kan itu janjian dalam hadis. Itu kita yakin. Sebab hadis-hadis yang berlaku, yang menyebut kebanyakannya berlaku-belaka. Maka dibunuh orang-orang Yahudi. Zaman Imam Mahdi dikepung. Itu cerita orang Islam. Jadi kalau susah, memang kena atas gaya dia dah. Kalau kita senang dah, alhamdulillah. Lepas tu dalam niaga, kita tak boleh potong orang kafir. Cara kita nak niaga, nak potong Jepun, tak boleh. Dia kafir kan? Dia tak ada halangan. Tak. Cuma kita orang Islam tu hendak beri mana ekonomi mengatasi orang kafir, tapi berkat. Tu kita kena faham. Tak? Yang kelima, Allah Ta'ala. Jadi bila hampir bebas dari keberatan dan gangguan,
Maksudnya matinya. Kerana mati ni orang panggil meninggal dunia. Dunia ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya susah. Ataupun dak molek. Dunia ad-dana makna qata atau makna dak molek. Benda yang sangat busuk. Dunia ni bahasa Melayunya. Orang Terengganu panggil pekung mokbang. Tahu tak? Jadi tengok. Tu makna dunia. Jadi meninggal dunia makna meninggal benda yang tak molek kepada benda yang molek. Tu menuju akhirat. Yang kelima, Allah Ta'ala memberi keampunan bagi mereka di akhir malam Ramadan. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah itu merupakan Lailatul Qadar? Nabi kata bukan, tapi seorang buruh itu diberi upahnya apabila selesai pekerjaannya. Bulan Ramadan bulan keampunan. Nabi sebut dalam suatu hadis menceritakan peri Ramadan ni, awaluhu rahmah. Awal rahmat, kasih sayang. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya keampunan. Tengah ngujung 21 terkata ai tekum minan nar, bebas daripada api neraka. Tu hebat bulan Ramadan. Dan Nabi memuji orang yang kalau dia upah orang buat kerja siap bayar witi. Ni yang terbaik lah, bukan kata tak boleh tangguh. Siap dah, maknanya kita suruh orang nukang buat pitu, kita pergi bayar lusa piti, tak ada masalah. Tapi yang paling afdal bayar halu. Orang tanya Nabi bayar selalu takat mana? Nabi kata sekira-kira peluh jadi buat kerja dak khering ni. Ni paling afdal. Dia buat kerja tu tubik peluh. Bila tubik peluh dak kan khering bayar dah. Ni toke yang paling baik. Pergi payah toke gini. Banyak kan maknanya toke balik peluh tembak lagi. Awak-awak duita. Bukan kuli peluh. Apakah sekalian orang yang puasa itu mendapat keampunan dari dosanya? Tu dah orang puasa semua mendapat ampun mereka. Jawab kita sedia maklum bahawa bulan Ramadan adalah bulan keampunan, di mana pada dasarnya semua umat Nabi Muhammad SAW yang menjalankan ibadah puasa akan mendapat keampunan Allah. Namun demikian, di sana terdapat 4 golongan yang dikecualikan dari keampunan Allah. Berikut ialah golongan yang kekal minum arak. Yang kedua, golongan yang derhakai ibu bapa. Yang ketiga, golongan yang memutuskan silaturahim. Yang keempat, golongan yang tidak bertegur sapa atau memulaukan saudaranya lebih daripada 3 hari. Baik. Jelas maklum bagi kita bahawasanya bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Di mana dasarnya semua umat Nabi Muhammad yang menjalankan ibadah puasa akan mendapat keampunan Allah. Namun demikian, di sana terdapat 4 golongan yang dikecualikan dari keampunan Allah. Boleh tu? Jadi dia kata bulan keampunan khusus untuk bulan Ramadan. Dan bulan lain kalau taubat Tuhan ampun tak? Tuhan ampun. Dan bulan Ramadan ni bulan mulia lebih lagi. Macam ada hari-hari besar lah. Hari-hari besar, hari lain kita mohonlah keampunan daripada raja. Tambah neraka dah. Tapi kalau hari jadi raja mudah. Nampak? Mudah nak mohon ampun. Ada buat salah apa-apa tak? Melainkan dak ampunnya 4 golongan. Ada lagi tapi sebut dalam hadis ni 4. Yang pertama, golongan yang berkekalan dengan minum arak. Ni arak ni tidak dilihat sebagai satu perkara dosa. Tak? Kalau dilihat sebagai satu perkara dosa, niscaya diharamkanlah arak di dalam negara kita. Pemerintah umat Islam tidak boleh melarang orang bukan Islam minum arak.
melainkan diminum pada khalayak ramai di tepi-tepi jalan baru boleh. Jadi mana-mana orang kafir yang duduk dalam negeri umat Islam. Malaysia ni negeri umat Islam. Jadi orang kafir, orang Cina, orang Hindu nak minum arak boleh, minum di rumah, minum dalam kelak dia, minum dalam kedai dia. Nak bawa botol arak biar jalan, bahan kat biar jalan tak boleh. Tu kaedah syarak hukum negeri umat Islam. Tak boleh zahir. Tapi masalahnya kita sekarang ni orang Islam tukang minum arak ni. Belana-lana. Nak kafir memang jenis minum arak dah. Orang Islam minum arak juga. Ni bukan orang Islam, orang Melayu. Kalau dia ngaku orang Islam bukan. Sebab Nabi kata tidak beriman ketika orang yang meminum arak itu. Masa minum arak tu dia tak beriman. Dia bukan golongan mukminin. Minum arak ni dia mati sesat. Biasanya mati tercabut iman. Sama dengan menggunakan dadah secara terlarang. Biasa gitulah. Hak jenis minum arak, akhir umurnya mati sesat. Kalau tidak sempat bertaubat. Mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Masa nak mati tu syaitan mari kepada orang yang minum arak. Mu katalah Tuhan itu tak ada, atau Muhammad itu dusta. Aku tolongmu pada hari ini. Orang yang minum arak dia terus akan kata Tuhan tidak ada dan Muhammad pendusta besar. Lalu ditarik rohnya, mati dalam keadaan tercabut iman, kekal di dalam api neraka. Asal minum arak. Dia mudah mati cabut iman. Itu juga dengan budak-budak isyak dadah yang tak sempat bertaubat, mati dalam sesat belaka. Mati overdose, mati pergi kuda, mati dengan gang, mati dengan obat batuk, jeng yang biar otak. Tu mati tercabut iman belaka. Mati jeng kering orang panggil. Mati katak. Dah guana dalam kubur, pagi petang bubuh dalam api. Budak-budak tu. Pasal dia cari susah. Hak dang bertaubat, alhamdulillah. Hak dak dang bertaubat, sakitlah dia. Kemudian golongan yang menderhakai ibu bapa. Dia ni ramai. Mak dia kata derap pada, dia kata gitu. Mak dia kata bodoh. Ramai hal ni. Tu yang bahan diterala apa saka-saka. Hak tu lanyek di leroba. Hak tu mati jatuh bangunan. Hak tu bahan di nyakit tak tahu ke benda. Apa? Deraka ibu bapa. Orang deraka ibu bapa ni buat nyaknya gitu. Dia tidak akan selamat. Melainkan dia kena minta apung tu dengan mak ayah dia. Rekod-rekod hak ada tak selamat belaka. Dak hari ni lusa. Hari ni tak apa mulik terlepas sici lagi dengan mak gak lori minyak. Esok lusa dak kuana. Kalau tak perut, otak lekat celah. Maknanya dia abok lori. Faham? Dia gitu lah. Kita kaji-kaji lah nganjing dengan mak ayah kalau gitu. Mak ayah larangnya buat nganjing, patut tang di lori minyak. Faham? Gitu lah. Tu cerita je. Tak percaya kaji lah. Jangan main. Ibu bapa orang kafir tak boleh nganjing. Tak boleh lagi. Tak boleh. Dia masuk Islam, ibu bapa dah masuk Islam, dia nganjing, tak boleh. Kena hormat. Yang tak bolehnya taat perintah yang salah, baru tak boleh. Mak ayah dia kafir lagi ajak main minum arak. Tak boleh ikutlah tu. Hormat, wajib hormat. Dah budak-budak learning, panggil nama ayah dia. Panggil nama dia lah, panggil gelaran ayah. Panggil nama, Najib, besok. Panggil gitu. Mari metung pendek. Panggil nama tu. Panggil lah panggil nama ayah. Nama panggil ayah lah. Dia comel sekali panggil abi. Kalau mak ummi. Abi makna bapaku. Daripada dua kalimah Arab, abun dengan ya mutakallim. Abun makna bapa, ya bari bawah makna ku. Jadi abun campur dengan ya, abi jadi makna bapaku. Comel tu. Sebab Nabi-Nabi semua panggil ayah dia abi. Nabi Yusuf panggil ayah dia. Ayah Nabi Yusuf nama dia Syekh.
Mu tak tahu sama kalau tanya. Makan banyak. Suka mu sama kau tak tahu kau. Nah. Nama apa? Pandai pun. Tahu. Bahar rambang tu. Nah. Bukan tak pandai, tak ingat. Biasa dah lah. Kalau kita masih ingat tapi bila kau tanya jadi tak nak jawab. Biasa gitu. Nabi Yaqub lah. Faham tak? Yusuf anak Nabi Yaqub. Panggil nama ya Abi. Ya Abi. Nabi panggil nama ayah Nabi Muhammad SAW. Dia panggil ayah dia Abdullah tak? Dia panggil dia Syekh. Abi ke atau apa? Dia panggil apa? Tak tahu juga. Siapa tahu? Siapa tahu? Kau merang? Tak tahu juga. Siapa tahu? Nabi kita sendiri dia panggil ayah dia. Ayah nama apa? Ayah Nabi Abdullah. Dia panggil apa? Dia bahasa apa? Siapa tahu? Tak tahu. Tak panggil lah pasal tak dang ayah. Faham? Pasal dalam kandungan ayah dia wafat. Betul tak? Nak panggil ke mana? Mu pun bingung belaka. Patut kan buat gitu tak apa teh makan. Biarlah dak anda pun asal belajar. Tuhan tak kata mana dak anda? Tuhan tanya gitu. Tuhan tanya mugi tak dengar. Gi tak apa. Malaikat kata je sungguh. Kita tengok mutu dia ada surat. Tak apa. Dia gitu. Mari dengar. Nampak? Bukan kena kita lah. Orang lain pun mana-mana dah dengar. Yang terbaik panggil Abi. Maknanya bapakku. Kerana kita tak mau panggil Abi, dia panggil terjemahan bapaku. Boleh tak? Mak yang terbaik sekali Ummi. Hak terbaik lah, bukan kata salah panggil orang lain. Yang terbaik. Sebab ni amalan Nabi. Amalan Nabi mesti yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu kalau nak tahu contoh terbaik hak mu nak ikut hak Nabi. Jadi Nabi panggil ayah dia Abi. Rasul panggil ayah dia Abi. Jadi kita panggil Abi, kita yang terbaik. Nabi panggil mak dia Ummi, ya Ummi. Wahai ibuku. Kita panggil Ummi yang terbaik. Batu orang yang tak ada anak lagi. Lagi ada anak Ummi. Syekh lagi Syekh. Macam ke Syekh ni rasa daddy lagi. Tak. Dia panggil daddy. Ya just sudah daddy. Boleh nak panggil daddy tapi pakai berabus. Faham tak? Kalau kacir satu band panggil daddy mamuluk dengar. Faham tak? Pakai berabus, ada kayu goh 5 lawatan dalam bonek, mana sabah daddy. Tak? Ni pakai mendakat buruk daddy. Bukan kayu goh batu ngasah duduk dah raga. Daddy apa gitu? Ayah je. Jangan deraka ibu bapa. Ibu bapa kita salah, buat benda haram. Tak boleh deraka kau. Deraka mana menyakitkan hati dia. Tapi kalau kita nasihat pada yang baik, dia sakit hati, tak panggil deraka kita. Kita tegur tak boleh, mak, ni pakai tudung, mak. Tak, malu anak-anak, tak baiklah dah kita orang tua dah pakai tudung. Mak dia berasa hati. Marah, dia kata anak deraka. Tu tak deraka gitu. Deraka ni depan orang ramai. Tak, mana mengaibkan mak dia. Nasihat depan orang ramai jadi aib, barulah derhaka. Ni khabar betul dia kata derhaka juga. Tu tak derhaka. Sebab hakim bukan mak kita. Hakim Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang membutuhkan silaturahim. Dia cerai dengan laki dia, anak-anak dia duduk dengan dia. Lepas tu dia ajar anak tu daripada kecil, jangan pergi kat ayah. Jangan ayah dia duduk mana, dia tak kabarkan ayah. Pada ayah dia duduk di Kuatang. Dia kabar doa, tak tahu mana pergi. Jadi putus hubungan. Ni hukumnya Tuhan tak beri ampun juga mak lagu ni. Ada mak jahat lagu ni. Anda cerai lah. Anak mana boleh cerai? Anak ayah. Ni hasut nak suruh. Hak benda hak tak berlaku dia reka. Akhirnya anak tu benci ke ayah.
Nah, ayah nak mari cari, dia pindah, dak jumpa cari, dak khabar alamat, tembak lagi. Jadi dak dah nak cari anak, dak jumpa, dia kata ayah dak carikan anak tengok. Nah, ajar ni jenis memutus silaturahim. Mak ayah tu rahim tu ada hubungan, nak nasab keturunan. Dak pergi mari, dak pergi putus silaturahim. Putus ni hak sambung kita pergi putus. Nah, mula sambung sama dah. Tapi bila kita nikah anak, kita asal panggil mak dara kita. Faham? Sok khabar ke dia. Pasal dak berahi ke dia. Nah, kalau ada anak-anak pesan jangan pergi. Siapa pergi, aku dak ngaku anak. Nampak? Jadi putus golongan. Hubungan dengan mak dara. Nah, dak boleh gitu. Dia dak pergi mari sibuk ni dak putus. Jumpa oleh ada. Nah, sibuk. Tu dak panggil putus silaturahim. Putus ni hak ada oleh ada oleh pergi kerap. Nah, itu panggil putus. Golongan yang tidak tegur siapa atau memulaukan saudara lebih